prays the duha prayer as 2 raka'ah, then he will not be written among the negligent. Whoever prays 4 will be written among the worshippers. Whoever prays 6 will be given sufficiency through it for that day. Whoever prays 8, then Allah will make him among the obedient servants. And whoever prays 12, then Allah will build a house for him in paradise. And there is no day or night except that Allah showers extra favors upon His servants. And Allah has not favored any of His servants with anything than which He guides him to His remembrance. Narrated at Tabarani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahal azim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.
Subhanallah, 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 Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya
dan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial Facebook dan Instagram Serai Mas atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Umar. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli obat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Dengarkan forum bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah inayah dan izinnya dapat kita bertemu di ruangan forum Ad-Din pada hari ini. Sebuah rancangan terbitan Puan Hajah Fairuz Haji Nordin. Untuk pengetahuan pendengar di luar sana, forum Ad-Din ini boleh diikuti menerusi Radio IKIM dan juga melalui FB Live IKIM FM. Saya Suzana Mat Samsudi, fellow di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan di IKIM, akan bersama-sama sebagai moderator dalam forum Ad-Din pada hari ini. Baik, tajuk forum Ad-Din kita pada hari ini ialah Sosioekonomi Pasca Vaksin. Mampukah ummah dan masyarakat bandar bertahan? Okey, seperti yang kita sedia maklum, kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang kita nantikan telah pun selamat sampai di negara kita pada 21 Februari yang lalu. Negara kita juga telah memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula pada hari Rabu yang lalu. Program ini bermula dengan suntikan sulung yang diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bersama petugas barisan hadapan. Jadi untuk program imunisasi COVID-19 ini terdapat 3 peringkat program imunisasi iaitu fasa pertama yang dimulakan dengan petugas barisan hadapan, fasa kedua yang akan diberikan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi iaitu seawal bulan April, dan juga fasa ketiga pada bulan Mei untuk penduduk Malaysia untuk semua yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi sesuai dengan topik forum kita pada hari ini yang membicarakan sosioekonomi pasca vaksin, kita bertuah kerana ditemani oleh 2 orang ahli panel istimewa yang diundang khas ke forum Ad-Din hari ini, iaitu yang pertama Dr. Azmizam Abdul Rashid yang merupakan Timbalan Ketua Eksekutif Urbanis Malaysia, dan juga Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi di Bank Islam Malaysia Berhad. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Azmizam dan Dr. Afzanizam. Berbanyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama pendengar Radio IKIM dalam forum Ad-Din hari ini. Baik,
tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Afzal Nizam untuk memberikan mukadimah kepada topik perbincangan kita hari ini. Jadi seperti yang kita maklum, kita telah dan sedang pun melalui kehidupan bersama-sama COVID-19. Dan kita juga maklum yang COVID-19 ini telah memberikan kesan yang ketara terhadap norma sosial dan ekonomi di negara kita. Dari sudut ekonomi, kesannya boleh dirasai. Sebagai contoh, kita boleh lihat prestasi pasaran saham yang tidak menentu, kadar pengangguran yang melonjak ke paras tertinggi dan juga beribu perniagaan terpaksa menutup operasi. Jadi di pihak kerajaan memerlukan 3 jaminan keselamatan untuk memastikan kestabilan dan keharmonian negara terus terpelihara, iaitu yang pertama keselamatan kesihatan, yang kedua keselamatan makanan dan yang ketiga keselamatan pekerjaan. Jadi negara kita, pihak kerajaan telah melaksanakan pelan pemulihan ekonomi secara berfasa melalui pendekatan 6R. Apa itu 6R? Jadi 6R itu ialah resolve, yang pertama ketegasan yang bermula dengan PKP pada 18 Mac yang lalu. Yang kedua, resilience ataupun ketahanan, dan ini kita boleh lihat melalui pakej prihatin dan prihatin khas tambahan. Yang ketiga, restart, iaitu pembukaan semula melalui pembukaan ekonomi semula secara beransur-ansur. Yang keempat, recovery atau pemulihan. Ini kita boleh lihat melalui pakej rancangan penjana berjumlah 35 bilion dan juga kita prihatin bernilai sehingga 10 bilion ringgit. Dan seterusnya yang kelima, revitalize atau merancakkan semula dan akhir sekali reform atau pembaharuan. Jadi persoalannya di sini ialah sejauh mana keberkesanan pendekatan 6R kerajaan ini dalam memerangi pandemik COVID-19 dan menstabilkan sosioekonomi. Jadi saya jemput Dr. Afzal Nizam untuk berkongsi sedikit pandangan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Susana selaku moderator dan juga kepada my esteemed colleague Dr. Azmiza Abdul Rashid daripada Urbanize. Jadi semuanya program pada hari ini orang kata tu suatu privilege lah, kerana saya digandingkan dengan Dr. Azmizam dan juga moderator Puan Suzana daripada pihak KIM. Okey, bercakap tentang keberkesanan program 6R tadi. Memang kalau kita, jawapan ringkasnya berkesan. Okey, kenapa saya kata berkesan? Kenapa? Kerana kalau tanpa, saya suka melihat 6R ni sebagai satu bentuk orang kata itu campur tangan pihak kerajaan lah. Jadi apabila berlaku suatu kejutan ekonomi, economic shocks, terutama kejutan yang negatif, iaitu disebabkan penularan wabak COVID-19, maka ia memerlukan suatu bentuk campur tangan yang tuntas daripada pihak kerajaan. Dan apabila kerajaan kata itu dipersembahkan dengan permasalahan COVID-19 ni, jadi ia memaksa pihak kerajaan untuk berfikir apakah keutamaan yang sesuai, keutamaan yang betul pada tempatnya supaya keputusan yang diambil tepat dan menghasilkan outcome yang dikehendaki. Jadi mengenal pasti permasalahan utama adalah kesihatan. Jadi apabila kesihatan itu merupakan punca utama, maka dilaksanakan langkah seperti lockdown. Jadi apabila masalah telah dikenal pasti, langkah pun telah dilaksanakan, sudah tentu ia akan menghasilkan kesan sampingan kepada sektor ekonomi. Kerana apabila berlaku lockdown, berlaku PKP dan sebagainya, ekonomi itu tidak boleh berfungsi seperti biasa. Pergerakan manusia sangat terbatas dan juga operasi perniagaan juga banyak had-had ataupun kekangan yang perlu dipatuhi melalui SOP yang ditetapkan. Jadi memang adalah kesan sampingan kepada ekonomi dan terbukti apabila KDNK negara pada suku kedua 2020 merudum ke paras 17.1%. Ia merupakan prestasi terburuk yang pernah kita alami semenjak kita menghadapi krisis kewangan, aset kewangan pada 1997-98 lah. Jadi bagi saya, jawapan ringkas saya cakap tadi berkesan. Cuma kalau kata tak ada lah kata tu campur tangan ni tadi, mungkin angka 17.1% tu bukan 17.1% lah. Mungkin 20, mungkin 30, mungkin beberapa digit lagi dari segi angka negatif. Jadi itu signifikannya program 6R yang saya nampak. Baik,
Saya kira itu satu pandangan yang sangat baik untuk kita memulakan perbincangan topik sosioekonomi pasca vaksin pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, kita terus dengan soalan seterusnya. Saya tertarik dengan satu rencana akhbar yang disiarkan oleh Berita Harian pada 14 Disember yang lalu. Jadi artikel ini bertajuk Model Ekonomi Donat, Daya Tahan Bandar Pasca COVID. Jadi untuk penjelasan tentang model ekonomi donat ini, saya ingin menjemput ahli panel seterusnya untuk berkongsikan maklumat kepada para pendengar. Jadi boleh Dr. Azmizam jelaskan apakah sebenarnya yang dikatakan model ekonomi donat ini, dan apakah model ekonomi donat ini sesuai diaplikasi bagi menangani kesan COVID-19 di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih Puan Suzana dan kepada Dr. Hafzah, sebab saya sebenarnya tertarik dengan menulis artikel ni adalah kerana pada tahun lepas Urbanis dan pihak KPKT, Kementerian Perumahan dan Kecepatan telah menganjurkan satu forum, Malaysia Urban Forum, yang berlangsung pada 28 hingga 30 September, dan salah satu ahli panel ni adalah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri tentang kesihatan awam. Salah satu topik yang dibincangkan yang menarik perhatian saya ialah mengenai model donat ekonomi. Penerangannya sangat ringkas, tapi saya rasa saya want to explore more. That's why I bincang dengan Dr. Hafzah. Kenapa kita tak tulis artikel ni nak war-war kepada masyarakat apa itu donat, ekonomi donat. Dan bila saya baca explore tentang ekonomi donat ni, saya cari dalam internet jurnal, dia sebenarnya telah diterbitkan sejak tahun 2017 oleh seorang pakar ekonomi, itu Dr. Kate Rathwood dari Institut Perubahan Alam Sekitar, University of Oxford, United Kingdom. Dalam bukunya yang bertajuk Donut Economy, 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist. Dan pada masa itu kita tak ada isu on the pandemic, tak ada isu apa-apa. Pasal saya, kenapa beliau menulis perkara ini? Bila saya lihat secara teorinya donat, bila saya fikir kenapa simbol donat sebagai satu teori dia, dan bila saya tengok, because donat itu satu benda yang bulat, maknanya sesuatu mesti ditutup, mesti ada closing the loop lah. Benda yang ada sesuatu tu mesti ditutup, ada tuan dia kena closing, kena tutup lah, dia kena habiskan sesuatu perkara, isu tu lah dengan tidak ada kesinambungan. Dan bila perkara tu berlaku dan dia melihat secara dalam konteks nasional, kesejahteraan sebuah negara tu hampir tidak akan tahu kesejahteraan sebuah negara itu berdasarkan kepada ukuran pendapatan negara. Dan Dr. Kane telah membuktikan bahawa pengukuran ekonomi itu bukan kepada fizikal. Pengukuran ekonomi mesti bergantung kepada persekitaran, alam sekitar, manusia, alam, dan apa yang berlaku di dalam planet ni adalah sesuatu yang boleh diguna, sama ada benda tu dah terpakai, tak terpakai, boleh diguna balik. So seolah bila saya tengok, saya kait pula dengan teori sekular ekonomi, dia ada kaitan. Sekular ekonomi sesuatu yang bulat jugalah. Maknanya benda tu suatu perubahan yang berlaku tapi dalam bentuk yang lain. Dan konsep donat ekonomi melalui perubahan yang amat besar. Pada tahun, kebetulan pada tahun bulan September, pada bulan April tahun 2020, Dr. Kane telah membesarkan lagi teori ni. Dia kaitkan bagaimana teori ni boleh dikaitkan dengan perbandaran. Dan kebetulan masa itu Europe, terutama di Belanda, di Dutch, di Holland, masa pada di Amsterdam, keadaan pandemik pada masa sangat teruk. Dan bagaimana ekonomi pada masa itu memberi perubahan yang besar kepada ekonomi di Amsterdam dan di bandar-bandar di Holland lah. Dan beliau menggunakan teori ini dalam skala perbandaran. Dan
beberapa organisasi telah bersetuju dengan cadangan Dr. Ken seperti telah menubuhkan Donut Economy Action Plan, Circle Economy, CT40 dan beberapa institusi lah. Dan kita lihat sebenarnya teori donut ekonomi ini adalah berkaitan antara, seperti saya cakap tadi, berkaitan antara kesejahteraan pembangunan ekonomi, alam sekitar dan sosial. Dan kalau kita tengok teori itu secara bulat, saya tak ada gambar-gambaran tu. Di luar donat itu adalah keadaan yang berlaku secara fizikal, dan di dalam tu adalah berkaitan dengan alam sekitar, tentang alam, hutan, sungai, apa-apa yang berkaitan dengan alam sekitar lah. Apa-apa bila berlaku sebarang kejadian, berlaku kepada apa-apa yang berlaku, donat tidak akan tidak jatuh terus ke dalam, tapi dia akan terus menganjakkan kita naik ke atas balik secara ampungan. Dia naikkan kita balik ke atas melalui sokongan-sokongan yang ada di dalam lingkungan dalam donat tu lah, yang saya sebut tadi tentang air, hutan, tentang kehidupan-hidupan ciptaan yang ada dicipta oleh Subhanahu Wa Taala lah, kalau kita tengok dari perspektif Islam. Dan juga dalam lingkuran dalam itu, keperluan asas sosial sangatlah perlu. Bila kita tengok yang dalam tu, bukan saja alam sekitar, tapi cara amalan gaya hidup sihat kita. Disokong pula dengan cara kita makanan. Itu dia kait dengan balik dengan pandemik. Cara kita makan, cara kebersihan, air yang bersih, penjagaan kesihatan, penyediaan kemudahan kesihatan, dan juga peluang-peluang yang ada dalam tu, kita mengamalkan konsep, mungkin ada sekarang dah 5R, dan kita mengubah cara hidup kita, bagaimana kehidupan kita boleh memberi impak kepada alam sekitar dan juga keadaan ekonomi lah. Dan di luar lingkungan donat tu adalah hal-hal ekologi planet, seperti berlakunya perubahan iklim. Kerana kalau kita faham bila berlaku pandemik, banyak yang berlaku seperti banjir, baru ni berlaku gempa bumi, gunung berapi. Itu adalah perubahan iklim, perubahan hutan terbakar baru-baru ni di Australia, pencemaran lautan, dan kita sekarang ada isu tentang pencemaran plastik di lautan, kehilangan biodiversiti, pencemaran udara, pencemaran air, penapisan ozon, semua itu berlaku di luar. Itu kita kena hadkan lingkungan dan semua tu. Bila masyarakat kita kurang memahami keperluan asas sosial, kita takut akan jatuh ke dalam adunan di tengah-tengah tu. Dan bila kita jatuh ke dalam tu, maknanya kita tidak akan dapat mengatasi apa-apalah, dan kita terus bangkit agak lambatlah untuk naik ke atas. Dan melalui penggunaan sumber yang berlebihan ini akan memberi kita pendekatan donat ni sebenarnya menyediakan satu ekosistem perbandaran untuk memahami jumlah penggunaan seimbang. Apa-apa yang kita gunakan kena balance. Kita guna minyak kena balance, kita guna air pun kena balance, kena ada kesejahteraan lah, kena ada kelestarian, kena ada kemampanan. Sumber-sumber asli yang ada tu kena jaga dengan kena jaga dengan betul lah, maintain. That's why bila negara-negara seperti Europe, negara-negara seperti di Holland, bila ekonominya tutup di luar, tapi penggunaan dalaman masih lagi kuat. Ada lagi sumber-sumber yang dalam yang boleh digunakan baliklah. Dan dipantau melalui strategi pembangunan, seperti strategi pembangunan mampan, seperti yang saya cakap, mengamalkan di peringkat nasional atau peringkat swasta, itu circular economy. Dan dari segi bandar tadi, kita bandar memerlukan daya tahan ekonomi dapat mengatasi kesan langsung kepada COVID-19 terhadap kehidupan dan juga rantaian bekalan sumber. Kita kaitkan dengan konteks Malaysia. Sebenarnya bandar-bandar Malaysia ni kita telah berjaya mengekalkan bekalan makanan keperluan melalui penyimpanan stok yang kita ada. Sebenarnya kita sebenarnya dah buat sebenarnya dalam teori donat ekonomi, tapi orang tak explain secara lebih detail lah. Kalau kita bawa dalam konteks Malaysia tu sebenarnya dah ada. Sebenarnya bekalan makanan kita cukup. Tak ada berlaku pun apa-apa isu masa pandemik. MCO kita pada bulan 4 tahun lepas, bulan 3, tak ada isu tentang bekalan makanan. Sumber kita cukup untuk kegunaan kita sendiri.
Ini tidak mungkin berlaku tanpa keupayaan perindustrian sama industri services ataupun pertanian dan daya tahan ekonomi yang dibina selama bertahun-tahun melalui strategi yang kita buat oleh kerajaan pada masa sekarang dan sebelumnya lah. Menyentuh kepada daya tahan sosial pula. Setiap krisis kita perlukan kepada perubahan, tidak melemahkan fabrik sosial pemandaran itu sendirilah. Namun kita punya keadaan penduduk bandar sebenarnya telah tampil dengan kekuatan yang semangat dalam menghadapi pandemik pandemik 19 ni lah, COVID-19. Dan satu-satu kalau kita tengok dari konteks yang lebih universal, bumi ni adalah satu-satunya rumah untuk pelbagai penghuni, manusia, fauna dan flora. Dalam konteks pengurusan alam sekitar, manusia yang mencipta konsep trade-off untuk keperluan manusia itu sendiri. Ada yang dimusnahkan, ada yang dipinggirkan. Misalnya sungai dan lautan dulu dipenuhi dengan hutan pamah dan hutan bakau. Kini telah ditukar menjadi kawasan penempatan dan pembandaran perindustrian. Itu kita tak nak terus berlaku lah. We need pembangunan, tapi melalui kawalan yang tertentulah. So dalam konteks ni saya rasa itulah menurut kefahaman. Kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin para pendengar boleh merujuk balik kepada artikel yang telah kami berdua tulis pada 14 Disember lalu, dan juga boleh melalui melihat balik kepada Malaysia Bond Forum YouTube yang telah dibangkitkan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud lah. Buat masa kaya Puan Suzana. Okey, terima kasih banyak Dr. Azmizam. Saya kira itu satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita sama-sama mempelajari model ekonomi donat. Jadi saya kira donat tu bulat kan, simbolik kepada bumi kita ni pun bulat juga. Jadi ada juga pepatah Inggeris yang mengatakan what goes around comes around. Jadi macam itulah juga gambarannya, apa yang kita lakukan terhadap bumi kita akan terima juga imbal balas dia. Betul. Aktiviti baik ekonomi yang kita lakukan, maka insya-Allah hasil yang baik juga yang akan kita terima, dan sebaliknya akan berlaku. Jadi lepas ni kita bukan setakat makan donat ya, kita boleh mempelajari model ekonomi donat ni. Jadi seterusnya saya nak tanya pula pandangan Dr. Afzal Nizam, adakah model ekonomi donat ini secara prinsipnya sesuai dengan perspektif masyarakat Muslim, ataupun kita perlukan satu model ekonomi karipap pula ke lepas ni? Kan tak tahu. Okey, boleh kongsikan sikit? Okey, tadi Dr. Azmizam ada menyebut tentang faktor alam sekitar, faktor sosial, mungkin faktor tak diurus juga dari segi, atau secara ringkasnya kita boleh panggil dia sebagai ESG lah, environmental, social dan governance ya. Dan kalau kita lihat ya dalam arena pelaburan, dunia pelaburan, perkataan ESG ni telah mula orang kata menular. Bukan COVID-19 ni menular ya. ESG ni pun, konsep ESG pula telah menular. Kerana tadi disebut oleh Dr. Azmizam yang mana kita perlu mengambil kira pelbagai faktor apabila kita ingin membangunkan sesuatu ekonomi itu. Dan faktor tu meluas. Dia tak semestinya kita hanya fokus kepada berapa jumlah output yang ingin dihasilkan, apakah input pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Ini merupakan satu analisis ekonomi yang saya kira dah agak usang lah. Usang tetapi bukan kata tak betul, tapi perlu satu bentuk pendekatan yang lebih terangkum lah. Dan di sini peranan donat ekonomi dan konsep-konsep seperti ESG dan kalau kita lihat pihak United Nations juga pun telah melancarkan apa dikatakan Sustainable Development Goals pada tahun 2000, dan yang mana terdapat 17 objektif yang dicapai. Jadi dia punya aspeknya, dia punya sudut pandangnya begitu meluas ya. Jadi adakah ia menepati ciri-ciri Islam? Memang
memang sangat-sangat orang kata tu align lah, sangat-sangat orang kata tu seiring dengan apa yang ajaran agama Islam yang mengambil kira faktor seperti hubungan antara manusia, hablum minannas dan juga hablum minallah, antara hubungan antara manusia dengan Allah sebagai orang kata tu pencipta kita. Itu kita punya keimanan kita lah. Dan di situ saya kira program Ad-Din ni juga orang kata tu orang kata tu bertepatan lah, it's a way of life kan. Jadi apa yang saya kira cabarannya adalah bagaimana kita nak meyakinkan bahawa kalau kita bersifat caring, mengambil kira orang kata tu faktor alam sekitar, faktor sosial, sebenarnya akan mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Ataupun kalau dalam dunia pelaburan, dia boleh menjana suatu pulangan pelaburan yang lebih tinggi lagi. Saya kira itu suatu cabaran sebenarnya, kerana apabila kita cakap benda perkara macam ni, mungkin bagi yang tak biasa akan kata, alamak, ni macam motherhood statement je kan. Tapi kalau ikut kajian macam ESG ni tadi, saya pernah terjumpa kajian kenangan pelaburan ESG ni, dari segi prestasinya, memang kalau dari segi sudut pembentukan satu portfolio pelaburan tu, kalau konsep portfolio ni sebenarnya lagi banyak kita mempelbagaikan aset tu, semakin rendah risikonya dan semakin baik pula prestasi pelaburannya. Dan disebabkan ESG ni pula dimensi untuk mempelbagaikan portfolio tersebut agak dilihat terhad. Jadi secara orang kata tu jangka pendeknya dilihat pelaburan portfolio yang konvensional akan outperform, akan lebih orang kata tu memberi pulangan yang lebih baik. Tetapi kalau dari sudut jangka panjang, portfolio yang ESG ni akan lebih orang kata tu baik dari segi pulangan pelaburannya, kerana faktor ataupun isu-isu ataupun faktor pelaburan yang diambil kira apabila sebelum pelaburan itu dilakukan begitu meluas. Kerana dalam dunia sekarang ni, bila kita melabur dan kita harapkan syarikat yang kita laburkan itu menghasilkan keuntungan, dia kena mengambil kira pelbagai faktor lah. Contoh yang kalau kita lihat dalam keadaan semasa ni, saya tak nak namakan syarikat tu, tetapi sektor ekonomi yang paling orang kata tu mendapat tempat di hati para pelabur adalah sektor sarung tangan getah. Dan apabila isu-isu seperti berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan, terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor tersebut, dan dikatakan mungkin suasana kedudukan ataupun tempat tinggalnya kurang menyenangkan, dan ini telah menyebabkan harga saham bagi syarikat yang berkenaan juga terkesan. Jadi maksudnya para pelabur apabila mereka menilai pun, mereka dah mengambil kira faktor ESG ni yang sangat saya kira seiring dengan, senada dengan ekonomi donat, dan juga seiring juga dengan apa yang diperjuangkan dalam Islam itu sendiri. Jadi kalau nak kata menepati, memang menepatilah. Cuma saya rasa cabarannya adalah kita nak yakinkan, kalau buat baik sebenarnya untung banyak. Kalau buat baik, pulangan pelaburan tu untungnya tinggi. Pulangan pelaburannya tinggi. Jadi itu saya kira satu cabaran. Dari situ saya rasa peranan pembuat dasar amat penting bagi memastikan pelaksanaan ekonomi donat, pelaksanaan ekonomi yang seiring dengan faktor ESG ni dilaksanakan dengan lebih meluas lah. Dan saya kira kalau syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham pun telah pun orang kata tu menerbitkan laporan seperti sustainability report ya. Juga orang kata tu mengambil kira apakah faktor-faktor yang mereka buat yang berkaitan dengan faktor sustainable ni tadi. Jadi itu salah satu kata tu langkah yang telah diambil. Mungkin bergerak ke hadapan, faktor ESG ni perlu dipertingkatkan, faktor ekonomi donat ni perlu orang kata tu dikembangkan lagi supaya terdapat orang kata tu penerimaan yang lebih menyeluruh. Dan kita tak maulah orang kata tu dilabelkan sebagai madu istimewa, kerana satu kerugian lah. Kerana kita kalau boleh nak melabur, pulangan tu biarlah dia konsisten. Tak nak kalau katalah okeylah 2-3 tahun pertama kita dapat pulangan yang tinggi, mungkin mencecah 100% ke mungkin, tapi selepas tu boleh rugi pula. Itu satu orang kata tu satu kerugian lah. Kalau boleh kita nak konsisten supaya ni dalam konteks pelaburan lah pula pelaburan contohnya tuan-tuan ni dalam konteks pelaburan dana jangka panjang ataupun dana persaraan contohnya, kita mahukan pelaburan yang konsisten. Dan saya lihat di sini pihak KWSP pun telah meletakkan syarat yang mana broker-broker saham
yang orang kata tu memberi perkhidmatan kepada pihak KWSP perlu memastikan kajian pelaburannya mengambil kira faktor ESG ni tadi, yang saya kira pun orang kata tu senada dengan faktor ekonomi donat. Jadi di sudut dunia pelaburan nampak gayanya dah mula menerima dengan baik konsep yang begitu saya kira pada awalnya abstrak, tapi sekarang ni dengan adanya pandemik benda yang abstrak tadi tu dah menjadi satu yang boleh kita quantify, boleh kita letakkan satu nilai, satu kuantiti yang boleh memberi kesan langsung kepada prestasi ekonomi negara yang lebih mampan. Itulah saya punya respon. Okey. Berbanyak terima kasih Dr. Afzal Nizam. Alhamdulillah, saya kira model ekonomi donat ini kita mula faham, dan bagaimana kita boleh bayangkan bagaimana model ini boleh dimanfaatkan juga melalui sudut pandang Islam. Jadi boleh juga saya kongsikan di sini, kalau tak silap saya pernah mendengar yang prestasi syariah dan ESG di Bursa Malaysia pun mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding dengan prestasi saham-saham yang konvensional ataupun bukan Islamik. Dari satu sudut lain, pengurus dana juga ada menyatakan bahawa dalam parameter untuk indeks syariah itu sendiri terangkum kayu ukur berkaitan dengan parameter untuk risiko. Jadi bila berlaku pandemik seperti ini, kaunter-kaunter ataupun saham-saham patuh syariah tidak terlibat dengan saham-saham yang lebih volatile kan, atau yang lebih melonjak, turun naik dia lebih tinggi. Dan ini termasuk contohnya kaunter-kaunter perjudian contohnya. Jadi dari satu sudut memang kalau ekonomi sangat baik, dalam keadaan ekonomi baik, mungkin prestasi saham yang konvensional atau bukan Islamik boleh jadi lebih baik daripada saham Islamik. Tapi lihat pula dari satu sudut pengurusan risiko. Dari sudut pengurusan risiko, apabila pasaran kita atau prestasi kita berada dalam ekonomi yang merudum macam sekarang, ekonomi Islam ataupun prinsip-prinsip ekonomi Islam ada daya tahan dia yang sendiri yang membolehkan kita terus bertahan dan mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding kaunter-kaunter yang bukan Islam. Wallahualam. Okey, masa tidak banyak. Dengan masa yang berbaki ini, mari kita terus ke persoalan seterusnya, yang itu juga persoalan terakhir untuk topik dalam forum admin kita pada hari ini. Jadi saya boleh kirakan sebagai COVID-19 ini ibarat meletakkan seluruh penghuni dunia ni kat dalam universiti alam. Universiti alam di sini bermaksud dunia sedang dalam proses untuk mempelajari kehidupan sebenar, realiti kehidupan sebenar bersama COVID-19, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Jadi COVID-19 ni seolah-olah ibarat guru, dan kita semua ni mempelajari alam ini sebagai universiti. Jadi dengan kehadiran vaksin di negara kita, ini tidak bermakna COVID-19 ini telah berakhir. Norma baharu perlu terus dibudayakan walaupun dalam situasi pasca vaksin. Jadi SOP pun harus terus diamalkan. Jadi di sini mungkin para pendengar kita pasti tertanya-tanya, jadi apakah jangkaan atau senario ekonomi selepas kehadiran vaksin, dan bagaimana kita boleh bersedia untuk mengambil peluang ataupun mendepani cabaran ekonomi akan datang. Jadi saya jemput pakar kewangan dan pelaburan kita, ahli panel kita Dr. Afzal Nizam untuk meneruskan perkongsian tadi. Dipersilakan. Okey, terima kasih Suzana. Betul, saya suka dengan analogi universiti alam yang mana dia sebenarnya mengajarkan kita kena fokus apakah perkara yang betul-betul penting. Dan kita lihat apabila berlakunya pandemik ni, bekerja dari rumah tu menjadi satu amalan yang utama. Dan di sini timbul satu persoalan. Sebenarnya bila kita nak buat kerja untuk kita melaksanakan sesuatu tugas tu, adakah tempat merupakan faktor penting? Maksudnya lokasi tu perlu di satu tempat, perlu orang kata tu dinamakan pejabat. Ia menimbulkan satu tanda soal lah. Kerana yang penting sekarang ni kita nak buat kerja, dan kerja kita hasil ni macam mana. Maksudnya kalau dalam istilah ekonomi kita panggil produktiviti lah. Adakah produktiviti terjejas apabila kita bekerja di rumah ataupun kita bekerja di pejabat? Itu satu persoalan yang sangat menarik yang perlu difikirkan. Dan apabila berlaku pandemik ni, dia konsep tu
Tak ada pilihan, kena diadaptasikan. Terutamanya dia bagi bentuk-bentuk kerja yang boleh dilakukan di rumah. Mungkin tak semualah. Macam kami di Bank Islam ni, mungkin bagi mereka yang bekerja di bahagian IT, mereka terpaksa berada di pejabat lah. Tapi beberapa jabatan ataupun bahagian seperti kami, pendidikan ekonomi dan bahagian keuangan dan juga bahagian pengurusan risiko, yang saya dengar rata-ratanya boleh bekerja dari rumah. Dan kami sendiri pun kalau dari segi mesyuarat lembaga pengarah pun dijalankan atas talian. Jadi keputusan penting-penting boleh dilakukan di mana-mana saja. Yang penting ada sistem keselamatan dan sebagainya supaya maklumat tidak bocor dan sebagainya lah. Itu antara faktor-faktor ataupun isu-isu berkaitan logistik yang perlu diambil kira. Jadi maksudnya bila berlaku pandemik ini, dia memaksa kita memberikan apa yang penting sebenarnya, apa yang kita perlukan. Dan dia merangkumi pelbagai sektor, pelbagai perkara. Tadi saya sebut work from home lah. Maksudnya dia akan bagi kesan kepada sektor hartanah, terutamanya dari segi ruangan pejabat. Mungkin dari segi sektor hartanah dilihat macam terjejas, tapi jangan lupa sektor hartanah ni ada banyak pecahan. Sektor hartanah yang utama sebenarnya ada kediaman. Jadi kalau kita katakan faktor geografi itu tidak menjadi isu untuk bekerja, maksudnya sektor hartanah kediaman mungkin mendapat manfaat. Maksudnya mereka yang duduk di mana-mana sahaja, maksudnya tidak kira geografi, boleh saja orang kata tu didiami. Maksudnya mungkin mereka duduk di, mungkinlah kerja di Melaka, maksudnya rumah di Melaka tapi sebenarnya berpusat di Kuala Lumpur. Tapi disebabkan kerja tu boleh dilakukan atas talian, jadi faktor rumah duduk di mana tu tak menjadi isu. Jadi mungkin itu akan meningkatkan permintaan hartanah kediaman di luar kawasan bandar. Jadi ini merupakan kesan positif daripada dari sudut kesan pandemik ni lah. Dan kemudian disebabkan kita ni berada dalam universiti alam ni, maksudnya kalau sektor pendidikan pula, jadi kita kena lihat sektor pendidikan ni macam mana. Isu yang kita risau ke sektor pendidikan ni adalah keciciran pelajaran, terutamanya bagi mereka yang golongan rentan lah, mereka duduk di luar bandar dan sebagainya. Jadi maksudnya apa yang penting? Yang penting capaian, maksudnya dari segi digital lah, capaian data, kelajuan data dan juga peranti. Perkara ni perlu diselesaikan secara tuntas supaya risiko keciciran pelajaran itu tidak berlaku. Dan kemudian dari sudut silibus pula, saya sendiri ni pengalaman peribadi lah, ada anak yang darjah 3 kan, bila saya tengok pelajaran matematiknya tu berat ni, saya tengok banyak sangat kan. Maksudnya kalau katakanlah situasi tu bukan pandemik, mungkin silibus yang sedia ada tu boleh dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau dah berlaku pandemik dan kita perlu betul embrace ataupun menerima pakai norma baru, jawabnya silibus yang ada ni mungkin saya kira perlu dilihat semula, perlu disemak semula supaya sekali lagi apa yang penting sebenarnya. So kalau contoh subjek matematik ni apa yang penting? Yang penting yang saya nampak boleh melakukan 4 operasi tadi kan. Tambah, tolak, bahagi dan darab. Jadi nak mencapai ke objektif tu, mungkin beberapa yang saya nampak ni pendapat saya sendiri lah. Mungkin beberapa silibus tu perlu disemak semula supaya dia tak terlampau cram, tak terlampau padat. Kerana masa yang kita ada melalui talian ni agak terhad dan kita bercakap dengan budak-budak pula. Jadi dia punya attention span tu sangat pendek. Jadi itu perlu diselaraskan, perlu diperbaiki supaya risiko keciciran pelajaran tidak berlaku. Jadi saya kira bila berlaku pandemik ni, kalau orang putih kata it's a blessing in disguise. Ya, maksudnya ada sebab lah, ada hikmah akibat berlaku bala ataupun bencana yang dihadapi ni. Jadi menyebabkan kita perlu berfikir apakah yang penting sebenarnya. Adakah kita pentingkan dari segi bentuk fizikal ke ataupun dia punya niat ni, dia punya roh itu. Jadi itulah yang saya dapat rungkaikan lah ataupun belajar daripada COVID-19 ni. Okey, terima kasih doktor. Kita maklum bahawa senario selepas kehadiran vaksin ini boleh memberikan impak dari satu sudut cara kita bekerja. Dari satu sudut lagi mungkin cara kita memperolehi ilmu. Jadi ini semua akan memberikan kita merenung diri kita sendiri bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita belajar sebelum ini dan bagaimana Universiti Alam ini boleh membantu kita untuk berfikir bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti dan ini memang semestinya sangat berkait dengan ekonomi. Jadi kat sini insya-Allah kalau kita
merenung, kita melalui proses pembelajaran melalui COVID-19 ini diharapnya akan berlaku satu transformasi dalam aspek pasaran buruh kita. Contohnya bila kita bercakap tentang knowledge based economy atau ekonomi berasaskan pengetahuan. Jadi cara kita bekerja sebelum ini, cara kita memperolehi ilmu boleh membantu kita untuk memperbaiki proses yang kita lalui sebelum ni, bagaimana proses yang kita jalankan, bagaimana aktiviti yang kita lakukan untuk kita mencapai ke satu tahap yang lebih baik lagi, to the next level. Okey. Kita dah dengar pandangan daripada Dr. Afzal Nizam. So kita nak dengar pula bagaimana Dr. Azmi Nizam punya pandangan berkaitan dengan jangkaan atau senario sosioekonomi pasca vaksin di Malaysia, bagaimana khususnya masyarakat bandar mampu untuk terus berdaya tahan. Saya nak balik kepada satu artikel yang dibuat pada bulan April tahun 2020 lah. Itu the magazine The Economist. Ada satu gambar depan dia, gambar bumi tapi dia tulis close. Earth is closed. Tapi sekarang ni dia kata Earth tu dah open lah. So pada pandangan saya, jutaan manusia di seluruh dunia telah mula dan akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Mungkin penerima vaksin yang dijangka imun terhadap jadikan bermula pada hari ke-7 selepas suntikan, susulan kedua akan diterima. Dan kita tengok kesan sambingan ni bukanlah satu indikator mutlak untuk dia selamat. Sebaliknya memberi satu isyarat sistem imun tubuh sedang berfungsi dan bertindak balas terhadap suntikan yang diterima. Dan kajian menunjukkan kebersekanan vaksin 19 yang dihasilkan oleh lebih antara 70 hingga 95% ni termasuk tentang varian baru hasil mutasi Mostly Combating COVID-19 Fund MCOF yang dibayari khusus bagi projek pendidikan pembangunan dan commercialize inovasi dalam memerangi dan mengawal COVID-19 dengan menggunakan pertukaran data khas R&D lah di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan juga dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti. Kalau kita tengok dengan penularan wabak COVID-19 di Malaysia sejak bermula pada ujung Januari itu kita dah nampak kesan dia dah nampak, dan terus kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac tahun lalu hinggalah kini, dan memberi kesan dan cabaran yang cukup kuat kepada ekosistem pentadbiran dan sosio-ekonomi negara lah. Realitinya, jutaan manusia seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh Dr. Afzal, menjadi jutaan manusia bukan di Malaysia saja dan juga serata dunia, orang menjadi miskin akibat pandemik 19. Semalam saya ada buat webinar dengan Datuk Dr. Berlin Berma daripada Suhakam dan juga mantan Profesor Ekonomi UC Kebangsaan Malaysia. Dia telah menggunakan satu definisi baru, definisi miskin baharu. Dan kalau kita tengok kesan pandemik ni memberi kesan kepada orang yang di bawah B40, kesan pandemik ni akan memberi bukan lagi kepada N40, dah jadi M50. Tu kita kena tanya Dr. Berma kemudian lah. Dan jumlah mereka yang menganggur pada tahun lepas meningkat hampir kepada 800,000 atau bersamaan 4.8%. Dan KDNK kita pun menguncup kepada 56% pada tahun 2020. Ini memberi kesan yang negatif yang besar kepada kedudukan ekonomi negara lah. Dan melalui pelaksanaan PKP, Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan pada tahun Mac tahun lalu, kita hampir rugi kepada 2.4 bilion sehari dan kerugian 300 juta ketika PKPB. Sektor pelancongan pun teruk terjejas lah. Melalui situasi ini, perlu tindakan yang tuntas menerusi PKP. Melalui sekarang ni kita dah ada program imunisasi kebangsaan yang telah dibuat pada ucapan Perdana Menteri ketika bajet 2021. Satu kaedah berkesan yang dirancang oleh kerajaan untuk memastikan rakyat
mewujudkan imuniti kelompok sekaligus membolehkan ekonomi negara kembali pulih melalui melancarkan program imunisasi kebangsaan tadilah. Bagi Malaysia, Bank Dunia telah meramalkan ekonomi negara akan kembali berkembang pada kadar 6.7% pada akhir tahun ini dan tertakluk kepada kelancaran pelaksanaan program imunisasi dan peningkatan ekspor negara. Bila ekonomi, pintu kita telah dibuka untuk pelaburan masuk, insya-Allah ekonomi kita akan kembali pulih. Dan ramalan ini mungkin akan menjadi realiti dan mungkin menunjukkan kejayaan pelaksanaan program imunisasi kebangsaan supaya negara kita bebas dari COVID-19 dan memberi satu tarikanlah kepada pelabur asing untuk terus melabur kepada negara kita dan merancangkan kembali kembali ekonomi negara. Dan saya optimis bahawa program vaksin kebangsaan ini akan mencepatkan usaha merancangkan kembali ekonomi negara, khususnya ekonomi domestik akibat terkesan pandemik tersebutlah. Kalau dulu pada awal kemunculan wabak, kita hanya bergantung kepada pencegahan dengan cara penjarakan fizikal dan kawalan pergerakan sahaja. Tetapi melalui dengan adanya vaksin seolah satu cahaya yang selama ini tunggu-tunggu dapat menyelesaikan penularan COVID-19. Tapi kita perlu ingat penularan COVID-19 akan bukan satu mengurangkan kesan kepada penularan COVID-19 ini. Dengan cepat sekali mata dia akan hilang. Tidak. Dia akan melalui peringkat-peringkat yang tertentu. Sebelum kita melalui peringkat-peringkat yang tertentu tu, sebelum walaupun imunisasi telah kita buat, tapi perkara-perkara SOP tetap kita kekalkan. Masih kita buatkan juga tentang penjarakan sosial, SOP perlu diperketatkan dan juga saya baru saja habis tadi pembentangan dengan pihak Reda Institute tentang bagaimana keadaan bandar masa depan akan datang pada tahun 2020, pada tahun 2030, tahun 2050, bagaimana keadaan negara kita, bandar kita pada 10 tahun, 20 tahun akan datang. Apa pandemik baru yang akan masuk ke negara kita? Kita perlu bersedia daripada sekarang lah. Itu melalui tentang reka bentuk bandar kita tu perlu lebih menyuruh bagaimana ia bertahan kepada isu-isu pandemik. Seperti yang saya bangkit tadi semasa pembentangan tadi, kita sekarang begitu mewawarkan tentang transit oriental development. Maknanya setiap stesen MRT tu kena ada ada kawasan perumahan, ada perkedaian. Setiap kawasan transit MRT ke LRT kena ada satu konsep perumahan, perkedaian. Tapi sekarang kita kena fikir juga tentang kemudahan kesihatan, facility oriented development. Kena ada kemudahan hospital yang perlu kita adalah sebelum kita betul-betul untuk menghapuskan penularan COVID-19 ni. Dan kita perlu fikir sekarang macam mana kita nak design, nak reka balik kita punya alam bina, reka bentuk bandar kita pada masa akan datang untuk menghadapi pandemik. Tadi saya share tadi dengan peserta tentang bagaimana hospital boleh menjadi transit development oriental. Bagaimana kemudahan hospital tu untuk mudah kita berulang-alik. Dan juga kita menganggap bahawa dulu orang begitu takut sekarang nak naik public transport sebab kepadatan memberi peranan kepada penularan pandemik. Dan saya menggalakkanlah seperti mana yang dibuat oleh negara luar, seperti saya cakap tadi tentang donat ekonomi, mengenai faktor-faktor tentang urban mobility, pergerakan perbandaran tu, tentang e-mobility, penggunaan kenderaan seperti basikal, skuter tu kita kena galakkan di kawasan bandar kita supaya kita tidak tidaklah menghalang orang menggunakan public transport, tapi alternatif yang kedua perlu juga kita galakkan seperti penggunaan basikal, skuter sebab kita tak nak menganggap kemudahan menggunakan basikal itu sebagai satu rekreasi atau untuk kesihatan, tapi salah satu kemudahan pengangkutan
yang perlu di bandar untuk masa hadapan. Dan bukan kita nak satu perubahan bandar masa depan tu terlalu canggih, terlalu perlu ada, tak ada lagi kenderaan elektrik, penggunaan jalan masih guna, tapi kita nak menggunakan katalah teknologi yang terlalu tinggi, terlalu mahal ialah penggunaan taksi drone. Itu terlalu mahal. Apa kita guna balik penggunaan pengangkutan yang lebih murah, iaitu tentang basikal, tapi melalui garis panduan guideline yang telah diluluskan, yang ada kebenaran daripada pihak berkuasa untuk demi menjaga keselamatan para pengguna basikal lah. Dan saya terusnya mengharaplah tentang program imunisasi ini terus diwar-warkan, dipromotkan, dan saya difahamkan banyak email, WhatsApp yang saya terima mengenai tentang antivirus, anti-vaksin ni. Dan saya mengharapkan perkara-perkara ini perlulah janganlah diwar-warkan sangat. Sebab kita perlu kepada vaksin ni supaya negara kita kembali pulih seperti setia kala. Di samping juga kita perlu mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat lah, tentang kebersihan, tentang penjagaan kesihatan, tentang perlu mengamalkanlah seperti yang Puan Suzana cakap tadi, COVID-19 itu dah hidup dalam keadaan kita, bersama kita. So, kita perlu menjaga kebersihan, memakai penutup muka, penjarakan sosial perlu adalah supaya bukanlah kita bergantung kepada vaksin. Dan melalui vaksin ini saya menganggap ialah satu cahaya yang selama ini yang kita tunggu-tunggu, kerana ialah satu cara yang dapat menyelesaikan penularan COVID-19. Itu sajalah pada pandangan saya, Puan Suzana. Okey, terima kasih Dr. Azmizam atas perkongsian yang saya kira juga sangat menarik. Dalam hal ini, masyarakat bandar boleh mengambil langkah proaktif dalam mendepani senario selepas kehadiran vaksin dengan sama-sama mengambil manfaat rangsangan ekonomi yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Ini untuk membantu kita mengelakkan isu-isu miskin bandar, isu-isu asnaf bandar, dan yang terutama sekali sebelum kita memulakan mengambil manfaat rangsangan ekonomi, kita perlu memulakan dengan diri kita sendiri dulu untuk berfikiran lebih rasional, berfikiran lebih terbuka, berfikiran kepada isu maslahah terhadap isu vaksin ni, sama ada kita nak ambil vaksin atau tidak. Jadi mungkin saya kira sebenarnya ambil vaksin ni pun dah boleh sampai ke satu tahap macam fardu kifayah sebenarnya. Sebab bila kita ambil, kita bukan sahaja menjaga diri kita, tapi kita menjaga orang-orang di sekeliling kita untuk kita sama-sama membentuk immunity kelompok seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Azmizam tadi. Okey, kita tak ada banyak masa lagi. Satu perkongsian menarik, mungkin kita boleh sambung lagi forum ADI ni pada masa akan datang. Tapi apapun, alhamdulillah sampai kita ke penghujung rancangan forum ADIN pada hari ini. Jadi berdasarkan perkongsian ilmu daripada dua orang panel kita pada hari ini, maka kita dapat simpulkan bahawa COVID-19 ini adalah satu anugerah sebenarnya. Apa yang Allah berikan itu adalah satu anugerah yang mengajar kita mengenai kepentingan alam sekitar dan ekosistem bandar sebagai keperluan asas kehidupan, khususnya buat penduduk bandar lah, dan macam mana kita boleh manfaatkan pembentukan model-model ekonomi baru, contohnya macam model ekonomi donat tadi. Dan sosioekonomi pasca vaksin ni juga boleh kita manfaatkan seperti perkongsian Dr. Afzanizam melalui bagaimana kita memperbaiki proses pekerjaan kita, proses pembelajaran kita, dan bagaimana kita mengukuhkan rangkaian sosial kita, cara kita bergerak, cara kita berhubung, cara kita berkomunikasi, yang akhirnya menghasilkan satu natijah, dan natijah dia ialah untuk kita menghasilkan sebuah perbandaran, sebuah kota bandar, dan yang bersama-sama dalam perbandaran itu ialah ummah yang sejahtera dan lestari, insyaAllah. Jadi sekian, terima kasih kerana sudi mendengar Radio IKIM dan menonton kami melalui FB IKIM FM. Terima kasih sekali lagi kepada dua orang ahli panel kita atas kesudian berkongsi ilmu dan memberi pencerahan kepada topik kita hari ini, iaitu sosioekonomi pasca vaksin, mampukah ummah dan masyarakat bandar bertahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembicaraan Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Ina, badan aku asyik letih lah sejak mengandung ni. Apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah atau www.las.my. Las susu kambing. Kucing 93.7 FM. Searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. Follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? 'Cause I believe in a man who used to be so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a mercy for mankind, a teacher till the end of time.